Itu makna ghaflah. Dan keadaan macam itu makna puan dia tunggu. Dia tunggu apa? Dia tunggu 5 perkara. Manusia ni masjid. Balik kepada hijrah dan jihad. Kita hijrah daripada ghaflah
Melainkan orang itu bila dia sepenuh hati, akal dan fikiran dia menuju pergi ke rumah Allah Ta'ala, pergi tempat belia tadi, supaya dia dapat mempelajari sifat-sifat dan pakaian-pakaian kemuliaan. Libasut taqwa zalika khair. Pakaian taqwa tu. Dalam hati ada taqwa kan? Belajar taqwa. Belajar sabar, belajar mujahadah, belajar redha, belajar taslim, itulah taqwa. 10 perkara. 10 sifat. Baru jadi muttaqin. Nak jadi mukminin kena 9 perangai, 9 pelajaran. Itu semua di masjid. Bukan di UIA ataupun UISM ataupun College Islam, Universiti Islam yang ada mengajar tu. Semua majusi. Pada makna dia, kehidupan dia kehidupan majusi ya. Yahudi ya. Golongan-golongan yang mempermainkan salat. Jadi satu golongan itu golongan khalfun adha'u salat. Generasi yang mensia-siakan salat. Bila orang ajak dia pergi ke situ balik, ittakhadha yastahzi, dia buat main-main. Dia buat main-main. Siapa yang tukang main-main agama itu tadi? Oh, yang bila dengan azan ke, sebut dengan masjid ke, dia kata ini semua tak ada apa, tak ada faedah. Tak ada satu kebaikan. Sebut ayat Quran kan, tak ada kebaikan. Tak ada badui. Tak ada ekonomi. Itulah orang yang memperolok-olokkan kitab Allah. Memperolok-olokkan masjid, rumah Allah Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan perkara yang agung dari syiar Allah Ta'ala, mereka lah orang yang taqwa. Siapakah yang ada mempunyai sifat ini? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Hanya mereka itu saja. Mereka yang diberi kemuliaan, izzah. Mereka adalah rijal. Bagi Allah Ta'ala itu rijal. Rijalul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khasatu, autad, kutub, umud, maqam imamain. Mereka adalah rijal. Dan orang yang dapat makam rijal ni, dia mesti berpuluh tahun dalam masjid tu, mutaharah, dia mengaji, dia belajar ke, dia mengajar ke, berpuluh tahun dalam wudu, dalam mutahirin, berpuluh tahun bersaf, tak meringan ke satu waktu pun. Jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut. Jadi mereka-mereka ni adalah, dunia ni perlu orang ini. Malaysia ni perlu orang ini untuk menyelamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala di dunia lagi. Dia perlu bukan kepada
superstar. Tak perlu kepada Formula 1 banyak. Tak perlu kepada orang yang duk pukul bulu ayam. Tak perlu kepada orang yang pandai menyanyi, pandai menangis. Kelakuan yang itu semua tu mempercepatkan azab Allah Ta'ala kepada bumi Malaysia ni. Kerja kufur dan syirik. Bumi Malaysia ni perlu siapa dia? Inni la ahimu bi ahli al-adi azaban. Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, bila aku nak turun azab kepada ahli bumi, wa idza nazartu illa ummal buyuti, maka apabila aku berpaling kepada mereka yang peramai rumahku dan golongan yang bermahabbah, mutahabbi nafi, orang yang kasih kat aku tu, mereka berkumpul, mereka berkasih-kasih jalan kepada aku. Maka bila aku tengok rumah aku, masjid aku tu penuh dengan orang ini, maka aku palingkan azab aku daripada mereka. Azab yang nak turun ni. Tengok ada lagi satu puak mutahabin. Mereka ni berkumpul untuk berkasih fillah, mempelajari kitab Allah di rumah Allah Ta'ala. Dan mereka makan dan minum mereka di sana kan. Di mutahabin. Mereka yang berkasih-kasih. Itulah dunia ni, negeri ni, benua ni, dia perlu orang yang macam itu, golongan yang itu. Barulah benua itu, negeri itu akan selamat daripada azab Allah Ta'ala. Ingat, tahun 2020 ni ada 50,000 orang yang semua lulus PhD, doktor filosofi kan. Ingat satu nak jadi Malaysia ni satu bangsa yang perkasa. Tak dan 2020 setahun dua lagi lah akan ranap Malaysia nanti ni dengan azab Allah Ta'ala kan. Jadi contoh yang Malaysia. Jadi apa yang berlaku di luar sana tadi ni, pembelahan kaum, masing-masing kaum tadi ni, dia kata dia baik-baik, kena jadikan, angkat dia jadi raja. Dia berebut. Dia tak tahu azab nak turun tu waktu dia balah tu. Masing-masing dia balah kan. Asas yang boleh turun azab tadi ni ialah waktu mereka dia balah. In kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Itu asas bagaimana azab Allah Ta'ala tu tangkap satu negeri tu. Waktu berbalah, masing-masing berbalah, dia kata dia betul. Pakai sokonglah saya ni. Sebab saya ni pimpinan ulama. Nah, satu buat pula, sokong saya. Sebab saya lah buat ni semua ni. Jalan raya lah, nak buat Islam ke, mana Islam ni. Saya yang buat ni. Buat tu. Buat. Wailul likulli humatil lumata. Buat pimpinan ulama dia, buat tu dia tak sedar kata dia tu pati ma'un, pati majus.
Buat ni yang dia buat binasanya. Siapa yang dia buat kebaikan? Mereka yang buat kebaikan adalah mereka yang menjadikan siang dan malam tadi untuk bermuzakarah dan bersyukur. Mahabbah dan syukur. Mereka yang berpati dengan pati Allah Ta'ala. Mereka yang berpegang millah mereka, pati mereka itu, millat Ibrahim. Tariqah dalam hidup mereka, tariqah Muhammadiyah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Mereka yang pergi ke rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, pelajari kitab Allah. Satu orang baca, yang lain pelajari kitab Allah. Tadarus sama mereka. Maka orang inilah orang yang akan, golongan ini saja golongan yang akan mengeluarkan segala kebaikan bagi dunia. Kalau tak nak dunia tak ada puan ni, bumi akan telan Nabi lah. Bangun yang tinggi-tinggi itu, semua hari. Orang yang suka buat bangunan tinggi-tinggi itu, bangunan sendiri itu, atau malaikat yang duduk situ, duduk tengah bina ni. Malaikat-malaikat yang duduk tengok ni. Malaikat akan suruh, ya aduwallah, aina tazhabun? Wahai musuh Allah, Allah Ta'ala, mana kamu nak pergi? Tu bina-bina lagi. Nak bina sampai tinggi, sampai nak jumpa Tuhan ke? Macam Fir'aun kan. Fir'aun tu Haman bina tempat tinggi supaya dia dapat naik tengok Tuhan kan. Ya Haman, imni li sarhan, la'alli atwa ilahi ya Musa, li'ni la'adunnuhu kariba. Tu Musa, Fir'aun. Fir'aun kata, ya Haman, binalah kepada aku bangunan yang tinggi-tinggi supaya aku boleh naik pergi tengok Tuhan Musa. Sebab aku dah rasa Musa ni pelawak. Ni la'adunnuhu kariba kan. Nah, binaan yang dia bina tu memang Allah Ta'ala khaskan satu daripada cara Allah Ta'ala datang azab ialah dengan bangunan tinggi akan runtuh bumbung-bumbung binaan yang tinggi itu atas kepala mereka dan anak cucu mereka. Fakharru 'alal mustaqfu wa atahumullahu bunyanahum minal azab. Akan runtuhlah atas kepala mereka bumbung-bumbung daripada binaan-binaan yang mereka bina itu. Wa atahumullahu bunyanahum minal azab. Pasti Allah datangkan azab melalui bangun runtuhan binaan-binaan mereka itu. Profesor dan doktor dan hebat-hebat ni mengaji balik ayat tu. Bagaimana kaum-kaum yang dahulu Allah Ta'ala binasa sekaligus dia. Sekali tempik dia binasakan. Orang yang bina tinggi, orang yang teknologi dia tinggi. Dalam sejarah manusia ni, kaum yang teknologi tinggi adalah kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Iram zatil imad allati lam nukhlaq mislaha fil bilad. Ngaji kisah kaum Ad tu, macam mana mereka tu. Kalau mengaji di situ baru dapat petunjuk. Naqul lan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ja'aka fi hadhil haqqa wal mau'izah wa dhikra lil mu'minin. Qul lan naqussu 'alaika min anba'i rusul. Tiap-tiap satu-satunya cerita yang kami kisahkan kamu daripada khabar Rasul ialah untuk menetapkan yakin, menambah yakin dan ilmu kamu tentang kehidupan. Yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, yakin pada bertemu dengan Allah Ta'ala.
Jadi kita tak pergi ke situ kan. Semua bakal pergi sekolah, semua pergi kepada integrated school Islamic, semua pergi semua sekali. Tarikat Islam. Dalam tarikat Islam tu mula-mula dia ajar kebau, lembu, kambing, ini ayam, dah, ini singa. Lah ni boleh belajar ajar doa makan. Doa makan tu. Ajar nak makan angkat tangan doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Baru banyak tu. Doa masuk tandas tak ajar juga. Dah. Asas akhlak manusia ni duduk di mana? Duduk di tempat makan. Lagi satu duduk di tandas. Kalau kita ni betul masuk tandas, kita nak keluar daripada tandas, itu kita basuh kaki air sejuk. Itu sunnah Nabi. Nabi pesan, bila kamu nak keluar daripada bilik mandi kamu, basuh kaki kamu dengan air sejuk. Lepas tu bila lepas makan kamu tu, kamu kutip. Iza rafa'atul ma'idah faknusu ma tahtaha. Angkat dari bawah tu, kamu kutip apa yang jatuh. Itulah asas adab. Waktu nak makan tu, kita kena kutip apa yang itu. Itu mana Allah Ta'ala tak suka panggil orang bazir kan. Wakulu wasawwu wala tusrifu. Ajar adab dia tu. Perangi syaitan tu. Syaitan kita tu dengan adab Nabi tu, dengan doa Nabi SAW tu, dengan apa yang Nabi pesan tu. Bila mu lepas makan tu, mu kutip apa yang bawah seberang tu. Idza rafa'atul ma'idah faknusu ma tahtaha. Bila kamu angkat maidah dan angkat pergi dah, faknusu ma tahtaha. Kamu kutip apa yang tinggal tu. Itulah asas tak membazir. Kalau dua perkara ni dia tak jaga, maka orang tu hati otak dia penuh dengan kibir. Dan jadi alim besar pula, penuh dengan ujub, dengan riak. Akhir sekali pergi tu buat show. Nah, buat show tu bukan Islam dah, orang tu bukan mukmin dah. Mura'ud, orang yang riak, orang yang penuh otak dia dengan syirik, orang yang sombong, orang yang masa dulu tak belajar tawaduk. Tawaduk itu panggil Nabi kan. Dan masa dulu benda tak belajar zillatun nafs. Tawaduk wa zillatun nafs, iaitu mujahadah nafs. Tak masuk masjid lah. Kalau masuk masjid, sekali macam imam besar ke, imam kecil ke. Waktu sembahyang dia berderet, yang pakai jubah tu. Ada imam tu orang duk berderet, dia penuh. Masuk macam tu, bukan dia tu. Dia masuk pasal dia nak bagi gaji ke dia. Dah, kalau tak bagi gaji, select tengok. Dia marah habis-habis tu. Lepas masuk tu bukan niat hijrah jihad ke, atau niat mempelajari akhlak Nabi ke, mempelajari kitab Allah ke. Tak ada. Tak akan jadi satu kaum. Macam qaumun fi baitin min buyutillahi yatlun kitab Allah wa tadarusuna bainahum illa haqqat alaihim al-malaikah ghashiyatuhum ar-rahmah anzala alaihim as-sakinah. Majlis bila berkumpul di rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah. Duk baca ilmu, satu ayat kita duk baca. Macam kita duk baca hari ni. Saya duk bayan setiap pagi ni adalah saya duk baca ayat-ayat Allah Ta'ala tu. Kenapa begitu? Itu adalah hak masjid. Jemaah pula.
penuh dengan jemaah mutahabin, mutazakirin, mutazaqin. Bila bertahun-tahun ada buat begitu tadi, maka di situlah orang itu akan digraduatekan sebagai mukmin, muttaqin, mutawakkilin, orang yang sabirin, orang yang mujahidin, orang yang telah mengambil wasilah, belajar wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah nak sampai kepada Allah Ta'ala tu doa. Amiruna bil ma'ruf nahuna munkar. Yani satu orang syekh, yang guru, yang ustaz tu bangun membaca kitab Allah kepada umum, ajar orang tu kitab Allah. Itulah orang yang amiruna bil ma'ruf. Dan ajar pula sunnah sirah Nabi pula, bertariqah. Itu orang yang nahuna 'anil munkar. Orang yang sah syahadatnya la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatnya itu penyaksian akal dan ruh tadi ni tentang kebenaran, ketinggian, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan syahadat dia. Quranul Fajr, bacaan fajar, sembahyang subuh dan Quranul Fajr, itulah nak mengesahkan orang yang ada istiqamah dapat Quranul Fajr, dapat penyaksian penerimaan Allah Ta'ala di atas mereka-mereka yang tetap menjaga salatul Fajr. Bukan orang yang main, bukan orang yang terpedaya dengan qarin. Syaitan qarin selimut orang tu dengan kulit babi. Babi pada mana lah. Dia najis mughallazah tu. Segala tiupan dan sihir syaitan jadi begitu. Mention nafas hati pelongkap. Kejahatan syaitan jin ni, dia suka sihirkan orang itu kepada orang ni hingga dia lalai. Kalau qarin pula dia akan piuk muka orang tu sampai orang tu bila dibaca ayat Allah Ta'ala kan, dia tengok gitu, apa satu pun tak tahu. Itu kerja qarin itu. Ya, kita ni dah tua, dah berlama sangat bila dia kena tutup, diselip, mata hati kita ditutup dengan seliput. Dah jadi buta lama kan. Saya dulu buta berapa lama, setahun dulu buta kan. Baru kita dapat pelajari bagaimana kalau buta hati tadi, dia tak akan melihat kebenaran, tak akan nampak sirat, tak akan jumpa jalan, walaupun dia di atas sirat, di atas Islam tu, Islam dah tu. Tapi Islam awal tak boleh jadi. Islam yang kedua tu baru dipanggil sirat. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiakum azab. Cepat-cepat kembali kepada inabah kepada Allah Ta'ala tu. Dan masuk Islam balik. Baslimu lahu. Islam bagi Allah Ta'ala tu. Hak yang kedua tu boleh pakai. Hak yang pertama tak boleh pakai. Jadi kalau orang yang siapa-siapa yang dah pandai-pandai tu, dia pun tak tahu bahasanya dia tu kena balik masuk Islam sekali lagi. Dia tu kekal hak lama. Hak lama tu bukan Islam. Nama saja Islam. Tapi isi dia majusi. Syiah tu majusi. Wahabi tu pun majusi. Ya. Profesor doktor yang lah duk celah Imam Ghazali, duk celah Imam Syekhul Akbar, duk celah Abdul Qadir Jaili, duk celah pula orang dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu lebih kurang ya dengan dia. Sebab dia Profesor Ahmadiyah. Ya. Dia merendahkan mazhab Imam Syafi'i tu. Sebab dia Profesor Ahmadiyah Dr. Asri Zainal Abidin. Dia pun mujtahid juga. Itulah otak majusi.
Dia Islam tapi dia Majusi. Dia mengaku dia. Kita kata dia ni Wahabi. Mana boleh. Kita lah ahli sunnah wal jamaah. Kita pakai hadis sahih lah. Hadis lain kita tak pakai. Itu Majusi. Siapa yang ada otak macam tu, otak Majusi. Kita makmum depan dia pun tak boleh pakai. Sembayang kita tu rugi. Kalau jumpa orang otak macam ni, tuan-tuan jangan makmum. Kita orang ahli tariqah Muhammadiyah, Ibrahimiyah ni, Tijaniyah ni, bila jumpa orang otak macam ni, dia jadi tua imam, kita pusing belakang. Kalau khutbah dia macam ni pun tak boleh makmum dengan orang ini tu. Jadi itu. Bagi kita turut dia, habis. Kita pun kena lelang juga. Wala tarkanu illa alladhina dhalamu fatamassakumun nar. Fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'ak. Wala tatghaw. Itu perintah khas kepada Nabi itu. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'ak. Istiqamah oleh kamu. Kama umirta. Apa sebagaimana yang diperintah. Dan orang yang taubat bersama kamu. Man taba ma'ak. Wala tatghaw. Jangan melampau. Melampau tu macam mana? Tatghaw tu mana daripada taghaw lah. Taghaw di mana melampau kan. Melampau mana keluar jadi fasik. Keluar daripada sunnah sirah Nabi. Jadi nak faham baliklah ni sunnah sirah Nabi tu. Cuma yang itu je. Sunnah sirah Nabi itulah tariqah. Tariqah yang untuk menyelamatkan kita ni. Menyelamat kita ni, keturunan kita ni daripada azab di dunia ni. Daripada kehinaan di dunia ni, mati dalam kufur. Mula pada situ. Sebelum mati tu pula kita hari ni kena tipu dia qarin ya. Syaitan tu tipu kita. Dia jemput tu guru begini, maulana begini, dia temu syekh begini. Dia tipu dengan apa? La'abun walam. Baca surah Takasur. Al-Hakumut Takasur. Lepas tu menangis dalam hati. Sebab kita ni, kalau kita tengok dalam Al-Hakumut Takasur, maka semua daripada muftinya, daripada qadinya, daripada profesornya, doktornya, orang yang pandai jadi ni, tugu ke maulana dia semua dalam jahil. Ya. Kita duduk depan televisyen, duduk tengok gemar kelin tu. Duduk tengok pusat kelin. Ya, kelin-kelin duduk gelek ni, nampak pusat dia tu. Kita pun itu dah. Dosa besar dah tu. Kalau mati situ, mati kafir. Ya, rumah tu guru besar. Rumah orang biasa ni baru ada 29 inci. Rumah tu guru ada berapa? 49 inci. Rumah mufti pula bukan cakap 4 inci. Dia ada home theater. Petai ada semua tu. Itu ingat selamat. Orang yang ada macam tu boleh selamat. Tak ada tersangkut dengan jahim. Itu yang Imam Syafi'i kata tadi. Ilahi alastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahim. Aku juga tidak lebih kuat daripada naril jahim. Mana aku tak boleh. Aku sendiri tak boleh terkeluar daripada naril jahim tu. Masuk dalam puak jahim tu. Datarunal jahim. Buat yang hidup kehidupan jahim di dunia ini dengan laibun walahwan wazinatun. Orang agama yang paling jahat sekali.
Dia ambil agama buat mainan, lahun wa la'ibun. Sunnah Nabi tinggalkan. Selagi dia tak ambil tariqah, sunnah dan zikir pagi petang, istighfar, salawat Nabi sebagai tariqah kehidupan dia, maka orang yang menghinakan sunnah sirah Nabi. Itulah Pak Wahabi. Belajar banyak-banyak kan. Lepas jadi pemain dengan sunnah Nabi, sirah Nabi, tariqah tu. Kita berat tertipu dengan orang ni. Siapa yang tipu mereka? Syaitan qarin. Itu bapa yang duk ada. Habis tak ada seorang pun di masjid. Tak ada satu tempat yang buat ribat. Yang buat penuh lama-lama dulu pun habis lah. Pon buat turun buruk, tukar lain, jadi pondok moden kan. Pondok moden apa dah? Dia tak selamat. Yang selamat hanya mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada masjid dan mengambil langkah bertariqah. Dan tariqah yang akhir zamannya hanya tariqah Ahmadiyah, Muhammadiyah, Tijaniyah. Tariqat membaca kitab Allah dan turut. Jadi kita lah ni duk dalam itulah lah ni. Tuan yang sekalian, kita ni rahmat Allah Ta'ala, kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala letak kita dalam daerah dia, daeratul fadl. Siapa yang tak masuk begitu, maka sana mereka tu terdampar dalam daerah apa? Daerah su'al amal, su'al qaul, su'al zan, semua jahat, semua ke kubur. Jadi inilah nikmat Allah yang besar. Dan hari yang hari-hari kena duk bayan, kena supaya kita dapat celak kan. Kalau tidak kita ingat apa? Syaitan akan mari tadi dia duduk. Apalah pergi duduk ni? Apalah pergi duduk tunggu situ. Ya, kita tak nampak kita tadi dalam jamaah, satu dalam jamaah. Jamaah bola jamaah akhir. Jamaah bola jamaah yang mengambil isbiru, sabiru, rabitu. Itu ada besar. Sebab jemaah yang tak berapa jemaah yang dalam dunia sebelah sini yang buat macam kita. Yang buat lebih kurang betul dengan masjid buat Seri Petaling tu ada juga. Tapi dalam cerita bohong. Dalam semua benci sama sendiri. Kita belajar mahabbah kan. Bahaya manusia yang orang beriman yang selepas dia dah masuk Islam dah. Allah Ta'ala perintah untuk taqwa, ittaqullah haqqa tuqatih. Jangan kena pergi ke masjid tu belajar taqwa, belajar beli iman dari hingga kamu semua mengasihi semua. Semua tu jadi fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Kita jadi ikhwan. Ikhwan mana mutawadhin, mutahabin, jadi ikhwan. Dah. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Lu berzakarah nikmat Allah atas kamu tu. Ilmu masuk ke masjid dan ilmu at-tasam. Berpegang dengan ayat Allah Ta'ala. Belajar satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Dan amal ikut yang itu kan. Baru dia panggil orang yang tu belajar iman. Tengok semua, ya ahlazina amanu. Lagi tak habis ayat tu, kita duk belajar situ juga. Baru dia panggil belajar iman. Iman di mana mahabbah. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tak akan beriman orang kamu jadi orang beriman mainkan kamu mengasihi saudara kamu. Kasih. Bukan doa dendam, hakak, gaduh geram mereka. Aduh, tidak tu. Cuma kasih mengasihi kan. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu baru jadi orang beriman. Nak duduk macam tu, dia kena duduk masjid tu bertahun-tahun. Bukan pergi semua sekali jadi orang beriman dah. Tuan-tuan ni rahmati Allah. Duduk.
Dah. Tok khatib ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana-mana pun Tok lebay ustaz dah mengajar lepas maghrib ke lepas isyak ke. Kita tengok orang tu semua dekat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah tak. Dengan rahmat tu bercakap gitu rahmat kan. Ingat takwa tu tak mimbar je. Semua kena bodoh korim. Kena tipu di korim kan. Jadi kita ada belajar ilmu fitnah benda-benda buruk tu supaya kita dapat keluar daripada daerah yang buruk. Fitnah. Mana fitnah ni syaitan yang buat kerja. Fitnah mana satu benda yang hampir sama dengan betul. Benda yang hak tadi. Tapi dia blend sikit, dia ubah sikit. Macam duit betul dengan duit tiru. Orang yang ahli duit saja dia pegang duit, dia tahu duit tu tiru atau tiru. Itu orang ahli ilmu kan. Kita orang biasa ni tak tahu benda ni. Kita tengok duit elok sikit hak besar. Macam saya dulu tolong buat polis tu. Nak kesan duit tiru kan. Pasport buat tu. Saya tolong scan mana-mana. Kadang di Bangkok ada. Tu scan tengok dia punya mesin tu. Buat duit tiru dulu kan. Saya tahu buat duit tiru macam mana. Pegang saya tahu duit tu. Sebab kita ahli dalam perkara tu. Jadi fitnah begitu. Syaitan datang dengan begini. Agama buat macam ni. Agama kena buat show. Baru punya paradigma. Tak. Buat kursus imam muda. Buat pula kursus ustazah pilihan. Buat pula majlis ilmu. Iaitu majlis talk show. Forum berdana. Siapa yang suruh begitu? Tak cukup yang itu. Payah sangat televisyen lain dah masuk. Beri lesen keluar satu televisyen hijrah. Semua agama situ. Ya. Rahmat kasih. Rahmat dari kasih itu benar kalau diterjemah kepada dalam bahasa Quran. Besar tu. Rahmat Allah Ta'ala. Kasih. Mahabbah. Dia buat tu pun curi zakat. Dia kumpul zakat. Dia buat program dia. Dia buat projek dia. Dia kata itu rahmat kasih. Menteri itu. Menteri syar tu. Bukan khair. Nama ada khair kan. Nama ada Jamil. Cantik. Tapi bila panggil dia macam tu, dia bukan jadi. Dia dah jadi kar. Dia jadi buruk, babun. Sebab dia gunakan benda tu untuk selfish dia sendiri. Kerja depan ni macam tu. Sampai bila macam tu. Orang yang berpejabat kan pejabat. Macam tu kerja dia. Orang agama, lepas tu dia keluar daripada masjid, dia buat pejabat lain pula. Lepas tu dia berduduk situ je. Dia berduduk, pakai pergi ke situ. Ya, masjid tak lah. Masjid tengok gitu je. Kalau azan bagi. Pobok mufti tu. Pobok jakim tu. Bila dengar azan, dia tengok gitu. Mufti tu. Tak semua lah. Tapi 99. Tak semua, tapi 99. Kalau 100 yang mufti tu, mana 99 tu. Orang itu semua. Mungkin ada 1-2 berat. Orang yang bertaraf mufti tu. Yang bertaraf profesor, doktor, Maulana ni. Itu banyak, itu boleh muat kereta api. Dah. Berapa program kereta api boleh muat. Boleh ambil buah kereta api muat kan. Semua tu kena tipu dia kari. Kenapa? Pasal saya tak belajar ilmu fiqh.
Fiqhul batin, ilmu fardu ghaib. Fardu macam mana, kita nak tahu macam mana musuh kita itu sebenarnya, iblis dan syaitan. Kejar dia macam mana dia nak tipu kita. Syaitan jenis ni dia punya tipu macam ni. Syaitan jenis angin dia tipu macam ni. Kita belajar satu-satu. Dan macam mana iblis dan syaitan ni pakat tipu orang dulu. Dia tipu kaum dulu kan. Dia belajar, cuba nak tipu Nabi-Nabi kan. Kita belajar semua. Bertipu awliya, bertipu orang ahli kitab. Syaitan tipu Bal'am bin Ba'ura, Barsisa kan, ahli kitab Bani Israel. Macam mana syaitan berkenal itu kan. Kita kena belajar itu semua. Saya dengan rahmat Allah Ta'ala boleh belajar semua ni. Telbis iblis. 73 mazhab. Satu mazhab yang betul, yang selamat. 72 semua pergi jahannam kan. 7 jenis ulama akan masuk 7 lapis neraka. Saya belajar juga. Karakter ulama yang akan masuk. Sifat dan akhlak ulama tu. Ulama-ulama yang suka pakai perkataan-perkataan Bani Israel Yahudi. Mereka duduk nakal yang keempat. Belajar semua tu. Lapis-lapis ulama ni, perangai ni masuk nakal pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Ulama masuk ulama isu, ulama jahat, syarul bariyah. Jadi kita bila belajar yang itu, kalau kita jadi ustaz sikit-sikit pun kita akan takut sebab kita sebut kelaku pula. Itulah ilmu kita. Hak baik-baik ni kita dah tahu dah bagaimana. Ilmu rahmat. Faedah limpahan tijani, limpahan daripada ahli baitun nubuh betul rasul, limpahan daripada ilmu asas Islam. Kita pelajari kehidupan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua 340 orang sahabat Nabi itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu. Saya dapat belajar semua di situ. Satu sahabat satu amal, satu wirid, satu saya belajar. Ya, daripada Ali, daripada Abu Bakar, daripada Umar. Umar Khattab tu mengajar saya dalam barzakhi. Dia mengajar terus. Belajar daripada Umar Khattab. Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, semua bertemu dalam barzakhi. Sebab tu boleh tahu semua mana-mana. Sebab kita takut kita tu mesti ada lagi benda buruk dalam kita. Kita mati atas yang itu. Dah keluarlah tadi ni. Tekan situ dah keluarlah. Dah nampak dah. Kaifiat kebangkitan hari kiamat tu. Jadi begitu. Kalau baca Jahim dah. Nampak dah perangai orang dalam Jahim. Baca Zadul Jalatul Zalzalah. Dah dapat melihat semua dah. Mana-mana terbayang akan nak meletup. Lembah mana yang akan meletup tu. Zalzalah. Sebab kita lama baca kan. Sekali baca dia pergi dia
Dia hilang kejahilan satu hijab. Bacaan yang kedua hilang hijab lain sampai depan Nabi. Itu orang yang baca kitab Allah. Jadi itu. Dia mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kita, insyaAllah. Baca lagi dan dengar lagi lah. Sebab orang yang selamat, orang yang ada kebaikan ialah pendengar yang bijak. Mendengar ya. Nah, mendengar mana pembelajar yang baik, dengar yang baik, boleh mendengar ilmu kitab ni. Hanya satu tu je yang boleh menyelamat semua jenis manusia yang dapatan manusia ni. Ta'alam kitab Allah wa tabi'a ma fihi. Siapa yang baca kitab Allah, membaca ayat Allah Ta'ala ni, dan dia turut apa yang dia belajar ayat tu, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada, Allah Ta'ala sendiri yang beri hidayat kan. Hadahullahu minad dalal wa waqahumullahu yawmul qiyamati su'al hisab. Dan pasti dan Allah Ta'ala akan selamat orang ni daripada jahat hisab hari kiamat. Jadi itulah saya mengambil langkah untuk terus menjadi pembaca kitab Allah. Tukang baca lah. Saya baca apa yang saya melihat, benda-benda tadi ni, dan saya beritahu kepada orang ni, benda buruk, benda baik. Itu kerja saya je. Jadi tukang baca je lah. Nama yang itu je. Sebab jadi tukang baca ni pun bagus. Bijak offer lah. Allah Ta'ala offer bagus juga. Wal qailun bil kitab wa sunnah kasabiqin minal awalin muhajirin wal ansar. Orang yang bangun baca kitab Allah balik ni, dia sama dengan pahala sabiqun awalun. Bahkan orang yang kemudian ni dia bagi ganjaran dia 50 kali ganda daripada sahabatnya tu. Itulah tarekah Tijani. Orang yang mula-mula bangun balik kitab Allah ni adalah Sayyidina Maulana Muhammad Mukhtar Tijani radhiyallahu anhu. Itulah yang saya dapat pelajari ma'rifah daripada ayat itu. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina tabauhum bi'ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Semua dapat pangkat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, sahabat-sahabat tu dengan orang yang kemudian. Orang kemudian ni siapa dia? Orang yang qailun bil kitab, qailun tu siapa dia? Iaitu Hadrat Maulana Ahmad Mukhtar Tijani radhiyallahu anhu. Saya ni belajar turut sikit-sikit je. Kita ni habuk ya. Kita semua ni habuk, berhabuk. Tapi habuk tu untung. Dia duduk di tapak kasut. Habuk duduk di kasut Maulana Tijani. Sayyidina Maulana Tijani kan. Habuk tu kalau disakut kasut orang lain, dia kasut Fir'aun ke, kasut Qurun ke. Menanya kita kan. Tapi kita ni sebenarnya, setiap orang kita ni adalah satu habuk. Habuk yang lekat pada tapak kasut tu. Kita tengok tu, kasut-kasut tu. Sahabat Nabi tu, kasut yang dipakai makam aqdam Rasul, langkah-langkah Rasul. Itu dipanggil. Orang yang pegang langkah Rasul tu siapa dia? Sayyidina Maulana Ahmad Mukhtar Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kita turut je lah. Belajar kitab, belajar ni, semua ni, apa yang saya bercakap ni adalah ilham daripada Sayyidina Maulana Hadrat Tijani radhiyallahu anhu warḍa anhu. Supaya kita ni kekal dan turut dan kita kekal mengasihi, kita kasih. Macam mana kita belajar kasih Nabi lah kan? Kita akan dengar kasih Nabi ya. Nabi yang cakap. Kita belajar kasih Allah Ta'ala, hanya perkataan Allah Ta'ala kita cakap. Kira orang ni kita semua buang bakul sampah, buang dalam longkang ya. Tak mau dengar lah. Kita kila qalan. Terus kita dengar fa'alaikum bil Quran. Kita berduduk dengan orang yang baca Quran, orang yang pandai baca Quran,
orang yang boleh mengajar kita Quran tu tiap-tiap kelakuan dalam hidup kita. Boleh belajar surah, makam surah tu. Surah Yasin, orang makam siapa? Nabi mana yang ada sifat tu? Semua Nabi-Nabi tu ada semua 104 surah dalam Quran tu. Surah Nabi tu mana? Nabi tu kutuk pada surah tu. Ustaz Maulana pula ni, kalau dia fahami Yasin, dia belajar surah Mud, belajar surah Ala pula, dan dia adalah kutub pada surah tu. Kutub banyak pengamal surah tu. Rijal kepada surah tu. Nah, itu dia. Di mana-mana kita ni, sebelum mati kita, tuan-tuan. Saya nak ajarlah ni, sikit banyak ni, supaya tuan-tuan juga, bila bangun di akhirat, huwa sammakumul muslimin wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa sammakumul muslimin. Tuan-tuan niat azam nak belajar Quran, belajar kitab semua, sambil belajar 1-2 ayat pun, mati celah tu pun, bila bangkit, nanti dia bangkit sebagai ulama muslimin. Tuan-tuan semua ni yang dengar ayat 1 ayat 2 ayat kan, belajar 1 ayat, orang tuan-tuan akan berhak bangun sebagai ulama muslimin. Itu yang hari-hari dia bercakap ayat Allah Ta'ala, pelajari ayat Allah Ta'ala, makna kepada ayat, amal dia. Itulah maksud sabda Nabi SAW, wasiat Nabi, ta'allama kitab Allah wattaba' bima fi. Hanya orang yang baca kitab Allah dan amal balik saja, orang tu akan diselamat daripada jahat hisab hari kiamat. Mana di dunia lagi orang tu selamat daripada mati kufur, selamat daripada berbagai kelaku jahim. Dah habis kelaku sifat yang akan beri jahim tu, dah habis dah. Dah beristighfar, taubat, dah habis dah. Ganti dengan sifat akhlak Allah Ta'ala, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdal akhlak ahli dunia wal akhirah. Seabdul akhlak dunia akhirat, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antafu aman zalamak, kamu pemaaf orang yang zalim kamu. Tu'ti man haramak, kamu memberi orang yang tak bagi kepada kamu. Ya. Antasil man qata'am, kamu hubungi orang yang memutus daripada kamu. Faham itu? Semua kumpulan akhlak duduk situ. Belajar tu lah. Dan kita dah belajar takwa tu, belajar maaf orang. In ta'fu huwa aqrabu lit taqwa. Mu maaf orang itu, kamu dah naik satu pangkat, naik satu takwa lah. Tengok orang tu dia tak kenal kita kan. Kita tengok dia terus lillah, dengan demi Allah aku maaf. Naik satu pangkat dah. Bukan pangkat crown tu weh. Atau bukan crown dah, bunga lawang tu weh. Orang pangkat-pangkat kan, daripada cakok tu naik kepada apa, naik kepada bintang kan, lepas tu naik kepada crown ke, hak besar ke bunga lawang lah. Ni orang yang gila pangkat tu. Macam lah ni orang duk megah-megah ni, dia tu baru dapat jadi YB tapi tak ada datuk apa lagi. Dia pergi macam mana tu? Nak tengok mana-mana tuanku yang duk ada tu, tuanku Pahang ke, tuanku Kedah ke, tuanku Johor ke, boleh bagi datuk ke dia? Itu dah kerja apa baru. Itu masuk dalam tafakhurum bainakum. Dalam dunia. Ni ustaz tu dia tak ada doktor lagi, apa macam tak ada tau. Maka semua ustaz dalam Malaysia ni dia bikin ada PhD. Cuba dia keluar dalam TV Hijrah tu, Doktor Fulan bin Fulan, Profesor Doktor Fulan. Cuma ditipu oleh Khalid. Nah, dia tak ada, dia kata dia bagi tipu tu. Allah. Itu yang kita bodoh. Dia tak tahu kata dia bodoh.
Dia ingat dia cerdik. Dia paling hebat sekali dah. Itulah kerja orang PhD, doktor filosofi. Nah, kalau Imam Syafi'i dia jauh, dia halau orang yang duk belajar falsafah. Orang belajar falsafah. Dia belajar doktor filosofi, itu benda tu haram semua kan. Ittanibu qawla dzur. Termasuk dalam qawla dzur. Mana ulumul muzakhrafah, ilmu-ilmu yang terhias cantik tapi dalam tipu. Nak tipu habis Nah, tu Maulana ke, tu Syekh, tu Qadi, Mufti, semua kena tipu habis. Tak kena tipu macam mana? Dia duduk jaga pejabat dia. Dah habis dah kontrak dah. Macam mana pun nak dapat lagi kontrak lagi 5 tahun lagi pun kan? Dia kerja dia duduk jet raja. Mufti tu. Semua mufti macam tu. Macam tu nak hidup macam mana? Mati saja masuk neraka lah orang tu. Maka nak keluar daripada daerah tu. Daerah jahil. Jadi, nak buang penyakit ni, tak ada tempat lain yang boleh buat. Melainkan balik kepada asas. Khuzuzinatukum indukul masjid. Duduk dalam masjid tu, belajar teman. Duduk situ, duduk bergaul situ, makan minum situ. Siang malam duduk situ. Belajar lagi, belajar lagi, ayat lagi. 4-5 ayat belajar lagi. Lah ni kita duduk belajar siasah kan. Berparti. Parti satu parti syaitan, satu parti Allah Ta'ala. Tak ada 3 parti tu. Jadi kalau kita belajar parti Allah Ta'ala, kita dah ikut dah. Kita lah ikut dah. Seorang parti Allah Ta'ala bermula, darjah pertama dia. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Mahabbah. Itulah parti Allah Ta'ala. Akhir sekali, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itulah parti Allah Ta'ala. Ulaika hizbullah. Satu puak lain pada puak yang parti syaitan tadi. Satu parti syaitan ni lupai Allah Ta'ala, kufur, syirik, maksiat. Buat semayang syirik dengan Allah Ta'ala kan. Dia buat show. Itu semua syirik dan kufur Allah Ta'ala. Itu parti syaitan. Dalam televisi, dalam radio semua itu parti syaitan. Walaupun syekh ke, maulana ke, ustaz ke, dia sendiri jadi parti syaitan. Jangan ada syok sendiri sangat. Dia dah jadi doktor, profesor dan maulana besar lah. Dia mati situ, maka mampu habis. Innahum lasadul jahim. Pasti dah orang ini akan sampai kepada jahim. Kalla badrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka ni hari-hari duk berkarat dengan apa yang dia berusaha tu. Dia usaha dalam lahun wala'ibun wa zinatun tafakhur bainakum. Innahum lasadul jahim. Mereka ini pasti dah mereka akan sampai ke jahim. Itu yang duk bimbang duk usaha hati tu. Bukan kita nak hasad kepada mereka ada pangkat besar. Tak ada. Nah. Takut mereka ni kalau tak bertobat, dah terus pergi jahim lah. Jadi itu ya. Mudah-mudahan mereka dengar sikit. Siapa yang dah dengar. Siapa yang akan dapat petunjuk. May yahdillahu fala mudilla lah. Orang yang pada azalnya dapat petunjuk, maka orang ni takkan sesat. Tapi kalau orang tu yang sesat, yang celaka pada awal lagi tu, dia turut sekejap pun baju jadi macam salihin dah. Lepas itu akhir sekali balik belakang balik. Balik keluar 4 bulan semua jadi salihin kan. Dah jadi dai kan. Balik rumah duduk segi semuanya. Dia bertemu dengan hal-hal keadaan yang ni, dia pun melakukan benda yang kufur balik, dia tak tahu, dia bercakap dan melakukan kerja akidah dia jadi terlintas dengan perkara-perkara yang batal Islam dia, batal jihad dia bukan. Habis dia jadi murtad, dia tak tahu. Akhirnya mati kafir. Wa man ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun.
Itu amalan keras Allah Ta'ala. Orang yang tidak hijrah dan jihad, tak mujahadah tadi, maka penyakit-penyakit hati mereka penuh dengan penyakit. Penyakit apa? Penyakit ujub, kibrit dan riya. Lagi satu yang jadi sedara kepada penyakit ujub riya ni, haqad, ghadab dan hasad. Ghadab marah, jahil dengan hasad. Mari setan dia. Lepas tu curi. Dia curi awang. Dia kira ambil awang dia. Hak dia banyak lah pun dia tak kira dia nak tutup awang lagi tau. Tak. Itu panggil syaitan kan. Bakhil. Jadi mudah-mudahan Allah ajar kita lah. Macam-macam kita ambil dan pohon ni tunjuk Allah Ta'ala kan. Satu benda yang kita tak faham, kita banyak menajak Allah Ta'ala. Ya Hannan, antal ladzi wasa'ta fi sunnah rahmatan wa ilman. Ya Hannan, wahai Tuhan yang mendengar keluhan. Antal ladzi wasa'ta kulli syai'in rahmatan wa ilman. Engkau lah sajalah yang boleh meluaskan ilmu dengan rahmat tu. Ilmu yang banyak-banyak tu kalau tak disertai dengan rahmat, maka ilmu tu kan bawa orang tu sesat. Adalla ala ilmin. Dia sesat dengan ilmu dia. Hak tu semua nak dapat tu dengan doa dan munajat hati. Jalan kita kena belajar hafal habis semua sekali dan baca munajat tu pagi petang. Isim Idrisiyah, isim Arba'in. Itulah munajat kita. Kalau tidak, nafsu kita ni cakap macam-macam tau, cerita macam-macam kan. Sana sini. Lepas tu mata tengok pula, mata tu khianat bagi tahu nafsu. Itu. Itu bagus. Ini baik ini. Lepas tu ini buruk. Tu kerja duk fikir tu je. Dia duk kerja tu seorang dia tau. Dia duk kerja lepas tu. Dia kerja dengan qarin lah tu. Qarin yang duk tunjuk. Duk. Setting musuh kita tu kan. Nak sama yang itu, tuan-tuan sekalian, kita berwudu, kita dalam saf, kita dalam jamaah dan dalam zikrullah dalam doa. Dan banyak mengucap salawat Nabi. Kalau kita ni jahil banyak, tak boleh belajar banyak. Banyak salawat Nabi je. Boleh buang benda tu semua. Salawat Fatih. Kalau kita boleh faham lagi, kita belajar lagi. Kita cepat boleh dapat mengingat, pelajari ayat-ayat tadi lah. Macam kita duk belajar ayat kan. Kita belajar semua. Dan juga kita banyak selawat kepada Nabi SAW. Itu saja yang dua perkara yang akan selamat kita. Yang boleh beri kebahagiaan kita. Yang boleh mendapat Aisyatul Radiyah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang diradai. Makna kehidupan radiyallahu anhum wa radu anhu itulah. Itu makna tu begitu. Surah Qari'ah tu kan. Jadi itu. Min Allah birahmat kita insyaAllah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minkum. Huwal ghafurur rahim. Subhanallah bihamdihi. Adada khalqihi ridwan sayyidina. Subhanallah.